Assal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan ya matematik tambahan tingkat 4 bab 2. Masih lagi bab 2. Tajuk kita adalah fungsi kuadratik. Subtopik kita pada hari ini adalah jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Ingat ya, persamaan kuadratik, dia ada berapa punca? Ada berapa punca? Ingat lagi cikgu bagi tahu. Ingat ya, keyword dia adalah dia adalah kuasa 2. Maknanya semuanya melibatkan 2. Jadi punca untuk persamaan kuadratik adalah punca, ada 2 punca. Okey, kita tengok jenis-jenis persamaan kuadratik. Kita ada 3 jenis ya. Kita ada 3 jenis. Jenis yang pertama, okey. Jenis yang pertama, semua jenis dia bergantung kepada formula ini, formula ini. Iaitu B kuasa 2 tolak dengan 4AC. B kuasa 2 tolak 4AC ni kamu ingat tak daripada rumus mana? Daripada penyelesaian rumus, yang mana rumus dia adalah negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak dengan 4AC punca kuasa 2 equal to 2A. Yang ini daripada rumus yang kita mencari fungsi ni, daripada rumus ni di dalam ni daripada rumus ni daripada B kuasa 2 tolak 4AC. Jadi untuk kita mencari jenis-jenis punca persamaan kuadratik memang bergantung kepada formula ini. Formula ini. Okey, formula kita kita punya punca ada 3 jenis. Yang pertama adalah punca sama. Apakah maksud punca sama? Okey, sudah cikgu bagi tahu cikgu bagi tahu bahawa punca bagi persamaan kuadratik kita ada 2 punca. Ada 2 punca. Ada 2 punca. Maknanya ada 2 punca lah. Jadi apabila soalan kata, apabila dia bagi tahu B kuasa 2 tolak 4AC, bila kita masukkan ke dalam persamaan dan dapat jawapan equal to 0, okey, itu adalah punca yang sama. Apa maksud punca yang sama ni? Maksudnya X yang pertama sama dengan 2 dan X yang kedua juga sama dengan 2. Dia sama. Kita, persamaan kuadratik memang ada 2 punca. Tetapi yang dikatakan punca sama ni adalah punca yang pertama sama dengan 2, punca yang kedua juga sama dengan 2. Kalau punca yang pertama sama dengan 3, punca yang kedua juga sama dengan 3. Maknanya kedua-dua jawapan ini sama. Apabila kedua-dua jawapan kamu tekan kalkulator sama, itu kita panggil punca yang sama ataupun dalam bentuk graf dia seperti ini. Ni kan nilai X, makanya dia menyentuh pada paksi X. Dia menyentuh pada satu titik sahaja. Dia menyentuh pada satu titik sahaja. Ni paksi X. Ni nilai X. Jadi dia sentuhlah paksi X. Dia menyentuh pada satu titik sahaja. Kenapa? Kenapa satu titik sahaja? Sebab nilainya sama. Sebab nilainya sama. Punca dia nilainya sama. Ini maksud dia. Ini maksud punca yang sama. Yang kedua adalah punca berbeza. Bila mana punca berbeza ni? Bila kita masukkan ke dalam rumus dan kita dapat jawapan kita B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Punca yang berbeza ni bermaksud kita ada 2 punca, betul tak? Maksudnya punca yang pertama tidak sama dengan punca yang kedua. Contohnya punca yang pertama sama dengan 2 dan punca yang kedua sama dengan 4. Makna punca yang pertama dan punca yang kedua ini tidak sama. Ataupun punca yang pertama sama dengan negatif 3 dan punca yang kedua sama dengan 4. Dia tidak sama. Apabila tidak sama, inilah yang kita katakan punca berbeza. Ataupun di dalam bentuk graf, apabila ada 2 punca, maknanya kita ada 2 nilai yang menyentuh pada paksi X. Pada paksi X kita ni menyentuh pada 2 tempat. Kenapa? Sebab dia ada 2 punca yang berbeza. Kenapa X? Sebab ni adalah nilai X. Kenapa dia menyentuh pada paksi X? Sebab kita mencari nilai X. Dia sentuh 2 tempat. Kenapa 2 tempat? Sebab dia berbeza. Kenapa yang ni sentuh satu tempat saja? Sebab dia punca yang sama. Dia sama.
Nilai punca yang pertama, punca yang kedua dia sama. Jadi dia menyentuh pada satu tempat sahaja. Yang ini dia menyentuh pada dua tempat. Kenapa dia menyentuh pada dua tempat? Sebabnya dia adalah punca berbeza. Okey, satu lagi adalah tidak mempunyai punca. Bila dia tidak mempunyai punca ni, bila B kuasa 2 tolak 4 AC, okey. Kalau punca berbeza dia lebih besar. Kalau tiada punca, B kuasa 2 tolak 4 AC dia lebih kecil daripada kosong. Bila dia lebih kecil daripada kosong, bentuk graf dia adalah, soalan dia sudah dia bagi tahu jelas-jelas di sini. Dia kata tidak mempunyai punca. Bila tidak mempunyai punca, maknanya graf kamu bila kamu lukis nanti, dia tidak menyentuh mana-mana titik pada paksi X. Ini paksi X. Ini paksi X. Dia tidak menyentuh mana-mana titik pada paksi X. Kenapa tidak menyentuh? Sebab dia tidak mempunyai punca. Sebab dia tidak mempunyai punca. Apabila dia tidak mempunyai punca, makanya dia tidak menyentuh kepada mana-mana titik pada paksi X. Okey, itu. Okey, cikgu harap kamu sudah faham ya. Kita ada 3 jenis punca, iaitu punca sama, punca berbeza dan tidak mempunyai punca. Punca yang sama ni maknanya dia menyentuh satu titik saja. Nilai X dan Y dia, nilai X1 dan X2 dia, punca yang pertama dan punca yang kedua dia adalah sama. Dan yang kedua adalah punca berbeza. Maknanya kita ada 2 nilai yang berbeza. Dan yang ketiga adalah tidak mempunyai punca. Maksudnya apa? Dia tidak menyentuh mana-mana titik pada paksi X. Tidak menyentuh. Kalau dia di atas ke, di bawah ke, dia tidak menyentuh mana-mana titik pada paksi X. Makanya dia tidak mempunyai punca. Jadi rumus dia adalah B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada kosong. Okey, kita teruskan. Okey, contoh kita nak tentukan sama ada ini jenis punca apa ni. Okey, ingat ya, untuk menentukan punca, untuk menentukan jenis punca persamaan kuadratik, rumus ni yang ni. B kuasa 2 tolak 4 AC. Jadi kita tengok daripada daripada soalan dia adalah x squared plus 5x minus 6 equal to 0. Maknanya nilai A kita di sini adalah 1. Dan nilai B kita adalah positif 5. Positif tak perlu tulis. Dan nilai C kita adalah negatif 6. Negatif 6 ni wajib tulis. Okey, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. B kuasa 2 tolak 4AC. Yang mana nilai B adalah, okey, ingat ya, ini adalah nilai B. Ini adalah nilai B. Ni nilai B. B kita adalah 5 tolak 4. A kita adalah 1 dan C kita adalah negatif 6. Masukkan ke dalam rumus, kemudian tekan kalkulator 5 kuasa 2 tolak 4 kurungan 1 tutup kurungan lagi negatif 6 tutup kurungan. Okey, jawapan yang kamu akan dapat adalah 49. Okey, cuba tengok 49. Kita ada 3 jenis. Kita ada 3 jenis punca, iaitu sama dengan kosong, lebih besar daripada kosong dan lebih kecil daripada kosong. Nilai yang kamu dapat ni, cuba bandingkan yang mana? Sama dengan kosong kah? Tak. Maknanya lebih kecil daripada kosong kah? Tak. Jadi apa dia? Dia adalah lebih besar daripada kosong. Kalau lebih besar daripada kosong, apakah nama jenis punca dia? Punca dia namanya adalah punca berbeza. Kenapa punca berbeza? Sebab B kuasa 2 tolak 4 AC dia lebih besar daripada kosong. Okey, bila kamu masukkan ke dalam rumus, kamu dapat di sini 49. Maknanya 49 ni lebih besar daripada kosong. Makanya, dia punya persamaan ini, bagi persamaan kuadratik ini, dia adalah punca yang berbeza. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah negatif 4x kuasa 2 tambah 4x tolak dengan 1 equal to 0. Sama juga untuk menentukan jenis punca ni, kita memang guna rumus ni. Kemudian kita tentukan nilai A, B dan C. Bila tentukan nilai A, B dan C, ni A dia adalah negatif 4, B dia adalah 4 dan C dia adalah negatif 1.
Okey, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Okey, ke dalam rumus yang mana kita gantikan dia, masukkan dia. Masukkan dia seperti yang kita telah cari tadilah. A berapa, B berapa, C berapa. Dan tekan kalkulator, kamu akan dapat equal to 0. 4 kuasa 2, 16. Tolak 4 darab negatif 4 tolak dengan 1. Maknanya kamu akan dapat 16 tolak dengan 16. 16 tolak dengan 16, kamu akan dapat equal to 0. Equal to 0, okey, punca apa dia? Nama dia, kita ada 3 punca kan tadi. Okey, bila equal to 0, punca nama jenis punca adalah punca yang sama. Kenapa punca yang sama? Sebab B kuasa 2 tolak 4AC dia. 4AC di sini adalah equal to 0. Bila equal to 0, namanya adalah punca sama. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni pun sama. Sama. Keluarkan maklumat. Keluarkan nilai A, B dan C dia. A dia adalah 2, B dia adalah negatif 4 dan C dia adalah 5. Positif 5. Positif tidak perlu tulis. Jadi masukkan ke dalam rumus. Nilai-nilai tersebut masukkan ke dalam rumus. Kemudian tekan kalkulator, bukan 16 ni. Kamu akan dapat jawapan dia adalah bukan kosong ni. Saya tersalah ni. Okey, tekan kalkulator. 16, 4 kuasa 2, 16. Okey, kamu akan dapat, nilai di sini adalah 4 kuasa 2. Jawapan dia di sini adalah 16. Tolak dengan 4 darab 2, 8. 8 darab dengan 5. 8 darab dengan 5, 40. Okey, 16 tolak dengan 40, kamu akan dapat negatif 24. Okey, negatif 24 ni dia lebih kecil daripada kosong. Apabila dia lebih kecil daripada kosong, apakah nama jenis punca dia? Punca dia adalah tidak mempunyai punca. Kenapa? Sebab B kuasa 2 tolak 4 AC dia lebih kecil daripada kosong. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey, yang ini latihan. Latihan ni cikgu yakin dan cikgu percayalah kamu boleh jawab soalan ini. Menentukan jenis-jenis punca sahaja. Macam tadilah B kuasa 2 tolak 4 AC. Tentukan jawapan dia adalah lebih besar ke, sama ke ataupun lebih kecil daripada kosong. Okey, seterusnya kita masuk satu lagi. Iaitu menyelesaikan masalah melibatkan jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Okey, kita tengok di sini soalan dia adalah, baca soalan. Soalan dia, persamaan kuadratik x squared plus k plus 3 equal to kx dengan k ialah pemalar mempunyai dua punca nyata yang sama. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi nilai k. Okey, bila soalan kata dia mempunyai dua punca nyata yang sama. Bila dia mempunyai dua punca yang nyata yang sama, kamu kena ingat rumus kita adalah B kuasa 2 tolak 4 AC. Punca yang sama equal to 0. Punca yang sama equal to 0. Maknanya untuk kamu guna rumus ini, nak tak nak, kamu kena susun kamu punya persamaan. Kuasa tertinggi mesti di depan. Dan equal to 0. Maknanya kamu kena susun kamu punya persamaan dalam bentuk general form, iaitu ax squared plus bx plus c equal to 0. Sekarang persamaan kita tidak sama dengan kosong. Apabila tidak sama dengan kosong, kamu kena pindahkan dia dahulu. Pindahkan yang ini, kx ini buang ke seberang. Bila buang ke seberang, apa yang kamu akan dapat? Okey, kamu akan dapat seperti ini. Okey, cikgu teruskan ya. Cikgu teruskan dengan contoh yang sudah ada. Okey. Kita mau jadikan dia kosong dahulu. Jadi yang ni kita buang ke seberang. Positif bila buang ke seberang dia akan jadi negatif di sini. Ni. Kx ni bila buang ke seberang dia akan jadi negatif kx. Okey. Kita tentukan, selepas itu kita tentukan daripada rumus ax squared plus bx plus c equal to 0. Yang mana ada x squared? X squared yang ini sahajalah. Yang mana ada x? Ini sahaja. Dan yang tiada x? Okey, yang tiada x adalah ini. Okey, kita tengok di sini. Ini yang ada x squared. X squared adalah nilainya 1.
Yang ada X sahaja, nilainya adalah K, negatif K. Yang tiada nilai X adalah K plus 3. Okey, bila kita sudah ada nilai A, B dan C, kita masukkan ke dalam rumus kita. Kita masukkan ke dalam rumus kita, yang mana dia sudah bagi tahu punca nyata yang sama, equal to 0. Okey, jadi masukkan nilai K kita adalah negatif K. Tolak dengan 4, tak. Kurungan K plus 3. Okey, yang ni kena kembangkan. Okey, kena kembangkan. Yang mana cikgu terangkan di sinilah. Okey. Jadi, negatif K kuasa 2. Negatif K kuasa 2, kamu akan dapat K kuasa 2. Minus. Okey. 4 darab 1, 4. Tambah dengan 3 sama dengan 0. Apa yang kamu akan dapat? K kuasa 2 tolak dengan 4 darab dengan K. Ingat ada negatif di depan ni. 4 darab K dapat dengan negatif 4K. Negatif positif, kamu akan dapat negatif. Simbol ni. Nampak tak simbol ni? Simbol ni penting ni. Biasanya kamu ni. Negatif darab dengan positif, kamu akan dapat negatif. 4 darab 3, dapatlah 12. Okey, sebab itulah kamu akan dapat seperti ini. Bila dapat seperti ini, tekan kalkulator. Tekan kalkulator maknanya ada 2 kurungan equal to 0. Maknanya kamu akan dapatlah nilai K sama dengan negatif 2. Dan satu lagi, nilai K adalah 6. Okey, sudahlah dapat nilai K. Okey, ini adalah contoh yang pertama. Okey, cuba kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah punca-punca persamaan kuadratik. Punca-punca persamaan. Okey, punca persamaan ini adalah nyata dan berbeza. Okey, sudah dia bagi tahu di sini. Keyword dia adalah perkataan berbeza. Bila perkataan berbeza, kita punya B kuasa 2 tolak 4 AC adalah lebih besar daripada kosong. Kenapa? Puncanya adalah berbeza. Okey, sama juga. Untuk menggunakan rumus ini, kamu kena pastikan kamu punya persamaan. Kamu punya persamaan yang diberi ni mesti equal to 0. AX squared plus BX plus C mesti equal to 0. Okey, persamaan yang diberi di dalam soalan ini, dia belum lagi equal to 0. Maknanya kamu kena pindah. Kamu kena pindah dan kamu kena buang ke seberang. Okey, contoh penyelesaian adalah seperti ini. Contoh penyelesaian adalah seperti ini, yang mana kita mesti jadikan dia kosong. Maknanya 3 ni, buang ke seberang. Okey, dia akan jadi negatif. Positif, dia akan jadi negatif. Okey, P ni negatif, dia akan jadi positif. Sama juga ya. Untuk menggunakan rumus AX squared plus BX plus C, yang pertama sekali, nilai A ini adalah nilai yang mempunyai kuasa 2. Mana yang mempunyai kuasa 2? Ini kuasa 2. B ni apa? B ini adalah nilai yang ada X. Yang ni ada X, yang ni ada tiada kan? Yang ada X ini saja. Maknanya B kita adalah negatif 2P. Yang tiada X apa? Yang tiada X adalah P tolak dengan 3. Okey, bila sudah dapat rumus seperti ini, masuklah. Masuklah ke dalam rumus. Okey, kemudian kembangkan dia. Okey, kamu akan dapat seperti ini. Seperti ini. Okey, di sini cikgu mau jelaskan. Kita ada 4P kuasa 2 tolak dengan 4P kuasa 2 tolak dengan P tolak dengan 6 lebih besar daripada 0. Yang ini kita kembangkan dia. Okey, kita tulis dahulu. Apa akan dapat? 4P kuasa 2 tolak dengan 4P kuasa 2. Negatif-negatif kamu akan dapat positif. 4 darab dengan P, kamu akan dapat 4P. Negatif-negatif dapat positif. Negatif-negatif dapat positif. 4 darab 6, kamu akan dapat 24. Lebih besar daripada 0. Yang ni 4P kuasa 2, yang ni 4P kuasa 2. 4P kuasa 2 tolak 4P kuasa 2. Hapuslah nilainya 0. Jadi dapatlah 4P tambah dengan 24. Lebih besar daripada 0. Okey, selepas dapat 4P tambah dengan 24 lebih besar daripada 0, kita mau P. Jadi kita pindahkan positif 24 ni ke seberang. Bila pindah dia akan jadi negatif. Dia akan jadi seperti ini. Kita mau P sahaja. 4 dengan P ni dia
rapat. Kalau dia rapat, dia adalah darab. Jadi, 4 ni kita buang ke seberang, dia akan jadi bahagi. Negatif 24 bahagi dengan 6, dapatlah. Bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4, dapatlah negatif 6. Ini adalah contoh yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah diberi persamaan kuadratik. Okey, ini persamaan kita. Tidak mempunyai punca nyata. Okey, tidak mempunyai punca nyata, samalah juga. Sama juga yang tadi. Maknanya B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Sebab apa lebih kecil daripada kosong? Sebab dia bagi tahu kepada kamu tidak mempunyai punca nyata. Okey, jadi pertama sekali jadikan persamaan ini equal to 0 dahulu. Yang mana dia akan jadi seperti ini. Equal to 0, pindahkan dia. Selagi mana boleh pindah, pindahkan dia. Yang ni kita kembangkan dia. M darab 2, dapatlah 2M. M darab X, dapatlah MX. Kemudian kita pindahkan dia. Yang ni dia akan jadi negatif. Positif. Negatif dia akan jadi positif. Bukan MX. Yang ini dia. Kita susun ikut susunan terus ni. Sebenarnya bila kita pindah, dia akan jadi macam ni. X square plus 4X tambah dengan 13. Yang ni bila pindah dia akan jadi apa? Negatif 2M tambah dengan MX lebih kecil sama dengan kosong. Okey, kemudian kita susun ikut susunan. Susun mesti ikut susunan. Maknanya AX squared plus dengan BX plus C equal to 0. Maknanya kita susun ikut susunan. X kuasa 2 di depan. Yang ada X di tengah. Yang tiada X buang ke tepi. Okay, jadi kita susunlah. Makna X squared. Yang ada X mana? Okay. Ini tiada sudah kan yang ada X squared. Okay, kemudian kita tengok yang ada X sahaja. 4X. Mana lagi yang ada X ni? Apa dia? Negatif MX. Negatif ke positif ni? Negatif bila pindah positif ni. Okey. Jadi di sini positif. Okey, yang tiada X mana? Yang tiada X letak di belakang. Yang mana 13 tolak dengan 2M equal to 0. Dia samalah macam ni. Bila dah sama macam ni, okey, kita tentukan apakah nilai A, nilai B dan nilai C. Okey. Bila dah tentukan, masukkan ke dalam rumus dan kembangkan. Okey. Ingat ya, mesti macam ni. Okey, bila dah dapat seperti ini, ingat ya, ni lebih kecil daripada kosong. Kamu ingat ke tidak ni? Macam mana kita nak buat julat ni? Macam mana dia dapat jawapan ini? Okey, sudah cikgu bagi tahu dan cikgu sudah ajar kamu di dalam video yang lepas. Yang mana ini adalah persamaan ini. M kuasa 2 tolak dengan 16 tambah dengan 16M. Tolak dengan 36 lebih kecil daripada kosong. Okey, tengok. Ini persamaan senyum ke masam. Bentuk graf ini sekarang, bentuk dia adalah senyum. Okey. Sorry ya. Bentuk dia adalah senyum. Makanya kita lukis dia senyum. Okey, kemudian dia menyentuh pada 2 titik. Di mana? Okey, satu pada negatif, pada paksi X. Satu pada negatif 18. Kalau di sini positif, di luar dia adalah negatif. Satu lagi dia adalah, kalau di sini 2, yang ini adalah positif 2. Tengok dia lebih kecil ataupun lebih besar. Dia lebih kecil. Kalau lebih kecil di bahagian atas ke bawah? Bila lebih kecil, dia di bahagian bawah. Kalau dia lebih besar, dia di bahagian atas. Jadi, bila di bawah, ini kawasan dia. Jadi, kita ambil lah. Dia di antara. Jawapannya adalah di antara. Jawapannya adalah di antara negatif 18 dan 2. Okey, ini adalah cara tulis dia. Okey, cikgu harap kamu sudah faham, kamu sudah jelas berkenaan dengan jenis-jenis punca persamaan kuadratik dan cara untuk menyelesaikan persamaan yang diberi. Okey, cikgu harap kamu sudah faham dengan detail lah. Jadi, jika cikgu okey, kita tengok contoh. Okey, ada lagi. Okey, contoh 8. Okey, kita tengok seterusnya. Contoh 8. Soalan dia bagi tahu dua punca nyata yang sama. Dua punca nyata yang sama adalah equal to B kuasa 2 tolak dengan 4AC
sama, maknanya equal to 0. Okey, sama juga persamaan ini mesti jadikan equal to 0. General form ax squared plus bx plus c mesti jadikan equal to 0 dahulu. Okey, kita tengok persamaan memang sudah equal to 0. Jadi tak perlulah. Tak perlu lagi kamu nak pindah-pindah. Apa yang perlu kamu buat, kamu perlu tentukan nilai A-nya adalah 1. B-nya adalah negatif 4. Negatif 4A. X tidak perlulah. Okey, dan C adalah 5B. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Masukkan ke dalam rumus. Okey, kamu akan dapat seperti ini. Okey. Kamu akan dapat seperti ini. Bila kita kembangkan rumus kita, kamu akan dapat 16 A kuasa 2 tolak 20B equal to 0. Okey, dia mau apa ni? Ungkapkan A dalam sebutan B. A dalam sebutan B ni maksudnya A sama dengan berapa? A sama dengan berapa B? A sama dengan berapa B? Mesti di depan ni nilai A. Jadi kita mau A. Yang selebihnya kita buang. Kita buang ke seberang. Buang ke seberang negatif, dia akan jadi positif. Okey. Lagi kita mau A, kita buang lagi 16. Okey. 16 dengan A ni dia rapat. Rapat jadi buang ke seberang. Okey. 16 A kuasa 2 tolak dengan 20B. Okey. Yang ni buang ke seberang. A kuasa 2 sama dengan 20B bahagi dengan 16. 20 bahagi dengan 16 boleh kecilkan dengan sifir 4. Yang mana sifir 4 20 adalah 5. Yang ni adalah 4. Kecilkan, bahagikan dengan sifir 4. Kamu akan dapat 5/4B. Okey, sekarang kita tidak mahu kuasa 2. Kita tidak mahu kuasa 2. Makanya kita pindah ke seberang. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi punca kuasa. Okey, dia akan jadi punca kuasa di sini. Yang mana A equal to punca kuasa 5/4B. Kemudian yang ini ni kenapa dia jadi macam ni? Sebab okey, dia buang apa dia? Okey, cikgu terangkan di sinilah, kita tiada ruang ni. Kenapa soalan ni jadi macam ni? Okey, kenapa soalan ni jadi macam ni? Tolong tengok Kenapa jawapan dia jadi macam ni? Kita sudah ada A sama dengan 5/4B. Okey, kemudian soalan dia kasih buang. Maknanya 5 darab dengan 1/4 sebenarnya ni. B. Yang ini 1/4 ni boleh kecilkan. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 1/2. Kita boleh kasih puncakan dia. Tinggal lagi lah 5B di dalam. Dia sebenarnya 1/4 di sini. Okey, bila punca kuasa, kita akan ada nilai dia plus minus di depan. Plus minus untuk 1/2 sahaja. 1/2 ni datang daripada mana? Datang daripada 1/4. Okey, 4 di bawah. Okey, darab 1 sama juga dapat dengan 5/4. Okey, samalah jawapan dia. Okey, itu latihan. Cikgu harap kamu boleh jawablah semua-semua latihan yang diberi. Jika tidak faham, tolong dengar semula dan tolong tanya mana-mana guru untuk jelaskan kamulah. Minta penjelasan guru. Cikgu, kenapa macam ni? Kenapa macam ni? AdMath ni memang memerlukan latihan yang banyak. Memerlukan latihan banyak. Kamu tidak boleh harap kepada diri sendiri sahaja. Kalau tidak faham, diam-diam tak boleh. AdMath ni memang kamu kena betul-betul faham macam mana cara menjawab. Okey, cikgu harap kamu boleh jawablah soalan latih diri 2.5. Dan itu sahaja pada hari ini. Okey. Subscribe ya. Subscribe cikgu punya YouTube untuk kamu punya rujukan untuk di SPM nanti. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.